بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih pula dah. Lupa biasa pengurusi majlis baru tak di program. Dia aura tu masih ada. Tadi ada ceramah di Shah Alam tadi. Jadi dia aura tu masih terasa. Jadi terima kasih kepada pengurusi majlis. Baik, insya-Allah tuan-puan, kita terus kepada perbincangan kita berkaitan dengan protokol dalam sembahyang. Kita duk bincang protokol dalam sembahyang. Jadi kita nak bincang malam ni protokol pertama. Kita dah bincang sebelum daripada ni niat, lafaz niat, azam. Malam ni kita nak implement di mana kita nak setting niat kita, dan sebelum niat dia ada lafaz, dan sebelum lafaz dia ada lagi protokol yang pertama. Biasanya kita memang jarang buat lah tuan-puan yang tu, nama dia view niat. Dalam istihdar kita akan belajar. Baik, muka surat 19, muka surat 19, iaitu istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah, istihdar urfi dan muqaranah urfiyah. Kita dah tahu niat apa dia, dan kita dah tahu lafaz. Lafaz apa dia, dan kita tahu juga item yang wajib ada dalam niat, ataupun dipanggil bahasa akademik dipanggil juzuk niat. Tak sempurna, tak komplit juzuk niat menyebabkan niat kita tidak di-approve ataupun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tak komplit niat. Jadi kita dah tahu semua tu tuan-puan. Jadi cara dia malam ni kita nak sambung lagi, iaitu berkaitan dengan view niat, ataupun dalam bahasa akademik dia panggil istihdar hakiki. Muka surat 19. Baik, sebelum kita nak baca tuan-puan, saya sebut dulu secara umum supaya kita faham, kemudian kita akan baca kitab. Istihdar ni ataupun dia panggil view, bayangkan, gambarkan niat. Sebelum niat tu dia kena gambarkan dulu. Nak gambarkan apa? Nak gambarkan sembahyang. Sebab tu kena kenal sembahyang. Kalaulah tak kenal sembahyang, dia akan view nama SOLAT. Bukan nak gambarkan SOLAT. Kalau kita tak kenal diri solat, tak nampak di gambaran kita diri solat. Itu kita basic tuan-puan, kitab kita ini, modul kita ini, kita nak cover tentang diri niat. Maksudnya diri solat. Maksudnya apabila kita semua cover modul ni, ending kita tuan-puan, kita akan tahu. Sekarang ni pun dah tahu dah. Kita akan tahu sebut solat dia tergambar. Kalau kita tak tahu diri dia tuan-puan, sebut solat biasa je, tak nampak apa pun. Dia nampak nama SOLAT. Sebut sembahyang, nampak nama sembahyang. Sebab apa? Sebab kita masih belum betul-betul dah kenal, cuma betul-betul confirm diri sebenar. Tak mesra lagi dengan diri dia. Apabila kita betul-betul kenal diri dia tuan-puan, solat gambar di kepala kita juzuk niat. Diri sembahyang. Maka malam ni tuan-puan, cara kita nak gambar ada dua. Cara kita nak view dalam minda kita diri sembahyang ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang sebenar-benarnya, gambaran yang sebenar.
yang ada dalam minda kita berkaitan solat. Nama akademik dia ialah istihdar hakiki. Tu nama dia, istihdar hakiki, gambaran yang sebenar berkaitan dengan sembahyang. Apa maksud gambaran sebenar berkaitan dengan sembahyang? Maksud dia tuan, apabila kita sebut sembahyang, tergambar di minda kita keseluruhan diri sembahyang, nampak 13 juzuk. 13 tu tuan juzuk, komplitkan 13, itulah dia terbentuknya diri sembahyang. Kita nampak qiyam, nampak rukuk, nampak iktidal, nampak sujud, nampak bacaan tahiyat akhir, nampak Fatihah, kita nampak selawat selepas tahiyat akhir, nampak salam, komplit 13. Apabila komplit satu persatu gambaran dalam minda kita 13, itu dipanggil view yang sebenar, ataupun dipanggil istihdar hakiki. Okay, settle satu. Ini payah nak buat tu pana. Ini di peringkat level-level para wali Allah, para ulama. Dia akan nampak betul-betul 13 juzuk itu. Kita ni kadang-kadang spontan saja, tak full pun, tak orang panggil apa, tak penuh pun. Kadang-kadang nampak part-part tertentu saja, ataupun 3, 4, 5 je nampak. Tak ada gambaran. Sebab kita masih belum orang panggil standard kita masih masih dalam proses untuk kita betul-betul kenal. Baik. Satu lagi, satu dipanggil view, yang kedua dipanggil tempat niat. Kedua-dua ni mazhab Syafi'i dia detail, mazhab lain dia beza. Kalau mazhab lain muqaranah ini dia beza. Beza di mana? Beza di timing. Kalau muqaranah dalam mazhab kita, tempat dia eksklusif dalam takbir saja. Lepas view terus kena niat. Bila niat? Dalam takbir. Bila, apa maksud dalam takbir? Selepas bukan sebelum. Selepas sebelum ra. Allahu Akbar, belum ra. Itu dipanggil tempat yang diperuntukkan untuk kita ada niat. Terdetik, terlitah hati kita. Lintasan apa? Lintasan aku sembahyang, item pertama. Fardu, item kedua. Isyak, item ketiga. Itu juzub niat yang wajib. 3 lagi sunat. 4 rakaat sunat, lillahi ta'ala ataupun tunai sunat kerana Allah Ta'ala sunat. 3 item sunat, 3 item wajib. Nak letak di mana, nak terlitah di mana? Mazhab Syafi'i dalam takbir. Tapi mazhab Hanafi dengan Maliki jangan kita confuse. Dia luas tempat dia, belum takbir. Masa tuan-puan datang di rumah tadi, ambil kunci, dah terlitah nak pergi solat maghrib, dikira. Kita mazhab lain, maka tak bolehlah nak campur. Tak bolehlah kita nak buat protokol peraturan sembahyang. Kita ambil modul kita ini, modul Iman Syafi'i, channel. Memang sampai kepada Nabi semua networking itu pun sampai kepada Nabi 4 channel ni. Sebab tu kita tak menjadi isu. Mana-mana boleh, tapi kena complete kan. Kita pakai 4 channel tuan-puan. Zuhur mazhab Syafi'i, maghrib tadi Syafi'i, isyak sekejap lagi Hanafi. Adakah sama? Sama, lebih kurang, tapi orang panggil apa? Ada beza. 4 rakaat juga, bukanlah Hanafi 5. Sama je 4 rakaat. Rokok sama juga, cuma ada beberapa perkara yang teknikal yang tak sama. Antaranya contoh tempat niat beza. Niat ya sama-sama wajib, tapi berbeza apa? Berbeza tempat niat. Kalau Hanafi luas tempat dia, belum takbir dah sah niat. Tapi mazhab Syafi'i dia sempit, dia khusus dalam takbir. Okey, settle satu. Tempat niat ni juga, cara nak niat ada 2 juga. Tadi istihdar view ada 2. Pertama, baik kita settlekan 2 tu dulu. Dalam kitab ni dia susun lain, kita susun lain. Baik, kita settle satu. Satu ni view ada 2. Pertamanya ialah view yang sebenar, nampak sebiji lah bahasa kita. Nampak semua komplit sembahyang itu.
13 juzuk semua nampak. Gambar, kita gambar. Barulah Allahu Akbar. Barulah lafaz usalli. Dia view dulu. Yang kedua, lafaz. Yang ketiga, niat. Barulah terus mula. Baru terus mula sembahyang. Maksudnya baru terus doa iftitah. Itu dia punya step dia. Baik, view ni tu pun ada dua. Pertamanya lah real, view yang sebenar. Yang kedua dinama istihdar urfi. Gambaran secara spontan. Maksud apa? Maksud gambaran yang kedua ni tuan. Yang kedua ni biasa level kita. Ni majoriti orang biasa, orang kita ni, orang awam ni, kita pilih view yang kedua. Maksud apa? Maksudnya istihdar urfi, iaitu gambaran niat secara spontan tanpa detail satu persatu. Maksud apa? Gambar terus sebelum usalli tuan dah nampak dalam minda sembahyang. Tapi nampak komplit dah 13? Tak. Kadang-kadang nampak 3, 4, 5 juzuk saja. Adakah dikira? Dikira. Kenapa? Itu standard orang awan seperti kita. Bukan standard orang yang soleh, orang muqarrabin, orang yang ma'rifatullah, bukan orang yang wasil ila Allah. Itu standard orang VVIP di sisi Allah Ta'ala. Mereka sangat hampir dengan Allah Ta'ala. Dari segi protokol pun memang tak sama standard kita dengan mereka. Walaupun sembahyang tu sama. Apatah lagi kita nak compare sembahyang Nabi, lagi-lagi lah jauh. Itu sembahyang ulama. Jadi takbir, sebelum takbir dia view nampak 2-3 juzuk sembahyang. Tu di dalam bahasa akademik dia panggil istihdar urfiyun. Settle 2. Baik. Satu langkah lagi. Settle dah view, kita boleh pilih view yang urfi. Yang kedua pula tuan-puan, lafaz. Lafaz tak perlu bincang. Lepas lafaz ni kita nak terlintas hati kita, nak terlintas niat dalam takbir. Maka cara dianya dalam takbir tu, Allahu Akbar tu, cara dia ada dua juga. Cara nak terlintas tu ada dua. Ada yang nama dia muqaranah haqiqiyah. Ini bahasa syarak ataupun bahasa istilah fiqh. Kalau panggil bahasa akademik dalam dunia fiqh. Muqaranah haqiqiyah. Apa maksud muqaranah haqiqiyah? Alif tu tuan, 8 huruf tu, alif, lam, lan, ha, alif, kaf, ba, ra. 8 huruf kesemuanya penuh niat dia. Ini payah kita nak buat. Allahu Akbar. Alif, lam disebut a pun ada niat. Hu pun ada niat. Ak pun ada niat. Bar pun ada niat. Komplit. Item niat walaupun terlintas tuan, penuh niat dia. Ini payah kita nak buat. Walaupun lintasan yang kita duk buat penuh itu lafaz, hati bercakap. Sahaja, aku, sembahyang, fardu, insya, 4 rakaat, tunai, kerana Allah, bar. Itu kita matching tu, itu orang panggil perkataan hati, follow apa yang lidah sebut. Itu bukan muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah ni lintasan saja. Dia terlintas itu, lintasan dia tu walaupun cepat tetapi penuh alif sampai ra. Allahu Akbar. Ini dia panggil tempat yang dia hadirkan niat. Bukan lafaz lain. Lafaz ni pun dalam mazhab 3 mazhab lagi tak sunat tuan-tuan. Mazhab kita saja sunat. Tapi niat wajib, bukan sunat. Niat wajib, tidak sunat. Sebab tu tak menjadi konflik. Kenapa tak timbul isu perdebatan, isu konflik? Kenapa? Kerana kita tak perlu lagi berkonflik, kerana memang 3 channel ini dia beza. Tak bolehlah kita kata, kenapa duk usali ni tak sunat? Memang tak sunat 3 channel, tapi channel kita sunat. Tak boleh nak campur. Itu cara dia. Orang tak faham disiplin ilmu ni tuan-puan, dia duk berkelahi, bergaduh, berdebat. Tak tahu isu. Sebenarnya tak perlu berdebat dah. 3 imam ni duk berdebat dah. Duk berkonflik dah. Konflik 3 imam ini Nabi kata khilafun. Khilaf itu rahmat di kalangan umat aku. Rahmat ni makna apa? Maknanya orang panggil tuan-puan tak sukar, bukan menyusahkan. Kenapa? Ada pendapat-pendapat yang boleh kita beramal dalam mazhab lain.
tapi kita kena tahu cara. Baik, settle. Maka yang kedua tuan-tuan, kedua inilah kita. Cara muqaranah yang kedua itu juga standard kita. Apa nama dia? Muqaranah urfiyah. Bahasa fiqahnya tuan-tuan, muqaranah urfiyah. Apa maksud dia? Kita terlintas niat dalam orang panggil pak tertentu saja. Alif lam lam ha tu, alif kaf ba ra tu, kadang-kadang kita terlintas di hu. Bar dah tak ada niat dah. Allah ada, hu akbar, kosong, tak ada niat. Sah ke tidak? Sah. Walaupun sebahagian akhir itu tidak ada niat, tapi kita lintasan kalimah ataupun di dua huruf yang pertama al, dah penuh dah niat kita. Hu akbar, kosong, tak ada niat. Sah. Kenapa? Kerana qaul dhaif tidak disyaratkan mesti penuh niat di tempat 8 huruf itu. Itu qaul dhaif. Sebab tu dia ada dua, dia ada dua dua pembahagian, qaul dhaif dan juga qaul mu'tamad. Baik, saya itulah dia tuan dua cara. Jadi cara nak implementnya, kita berdiri, kita tak terus takbir. Kenapa? Kerana step pertama view tu kita gambarkan sembahyang. Step yang kedua lafaz, dan step yang ketiga ketika kita lafaz itu terus dengan takbir Allahu Akbar. Maka dalam takbir itulah kita nak kena ada niat. Maka kita boleh pilih niat secara urfiyah boleh, ataupun kita mampu secara hakikiyah. Muqaranah dia ataupun tempat niat dia itu, cara niat dia kita boleh pilih. Baik, selepas bar dah ada niat, barulah kita terus doa iftitah dan juga Fatihah. Baik, kita baca tuan, kita dah tahu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, maka istihdar hakiki. Ini dia punya susunan ini tuan-tuan diambil di dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tuhfatit Tulab, syarah bagi tahrir Tanqihul Lubab. Penulis dia Iman Zakaria Al-Ansari. Ini seorang ulama tokoh mazhab Syafi'i yang terkenal, Iman Zakaria Al-Ansari. Kitab dia nama Syarqawi ataupun dia panggil Hasyiah Syarqawi. Ini susunan ni penulis kita ambil daripada teks asal dia. Sebelah tu muka surat 18 itu teks, tu dia punya panggil rujukan dia. Baik, dalam bahasa Melayu dia, maka istihdar hakiki itu ialah bahawa menhadirkan seseorang dalam zihin ataupun hatinya. Seseorang ini hadir, ini view, gambarkan apa dia? Akan diri sembahyang. Dia gambarkan diri sembahyang. Maksud diri ni juzuk sembahyang 13. Itu diri. Yakni, yang kata diri tu apa dia? Yakni, yang dikendaki dengan diri, segala rukunnya. Yakni, segala rukunnya. Itulah panggil juzuk. Gambarkan semua 13 juzuk. Tu. Segala rukun sembahyang yang 13 itu yang termasuk dalam jumlah niat. Dan perkara yang wajib. Maksud niat tu niat sembahyang. Apabila kita sebut niat, tajuk kita tuan-tuan, modul kita ni nama dia niat sembahyang. Bukan kita nak bincang niat satu sebahagian daripada 13, tidak. Apabila sebut niat sembahyang, merangkumi ke semua diri sembahyang, komplit 13. Kalau kita tak tahu asal tuan, apabila kita baca, tengok dia punya teks kita ni, tengok dia punya tajuk, kita nampak bahawa kita nak bincang satu daripada 13 juzuk. Tajuk dia niat sembahyang. Dia bukan nak bincang niat sahaja, tapi nak bincang diri sembahyang komplit. Apabila sebut niat sembahyang, yang kita nak bincang ialah nak niat di dalam sembahyang lah diri sembahyang. Tu. Dan perkara yang wajib ta'aruf baginya. Ini perkara ataupun item niat yang wajib kita datangkan dalam hati kita.
secara tafsil, secara terperinci. Gambaran dia ni, view istihdar hakiki ni, gambaran secara detail, secara perinci. Ini kita dah sebut tadi. Dengan bahawa gambaran tak kata perinci itu menqasad setiap rukun itu, yang menumpukan ataupun menggambarkan setiap rukun itu secara khusus, setiap rukun itu sendiri secara khusus, dan adalah kelakuannya sembahyang di hadapannya seperti pengantin. Tu gambar tu seolah-olah. Baik, serta satu. Dan yang kedua, muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah ni niat, cara niat yang sebenar, tempat niat dia. Niat ni nak letak di mana? Tempat dia yang hakiki, iaitu mula alif sampai ra, komplit. Dan muqaranah hakikiyah itu ialah hendaklah ia menyertakan. Yang ni menyerta ni hendaklah ada niat. Ini dia ambil gaya bahasa asal dalam kitab. Qasdun syai'in muqtaranan. Ialah hendaklah ia menyertakan, yang ni kena ada, yang dihadirkan itu. Ini sembahyang tu. Yang dia bayangkan tadi, mula-mula dia view dulu, yang dia bayang sembahyang. Lepas dia bayang, kena ada pula bayangan dia itu dalam niat. Jangan dia bayang, step seterusnya ketika niat kosong, tidak ada. Maka mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Maliki okey. Hendaklah ia ada yang dihadir, yang dibayangkan itu pada awal juzuk takbir, yakni alif, iaitu lafaz pada Allah. Allahu Akbar tu, pada Allahu Akbar. Dan hendaklah mengekali yang demikian itu hingga akhir takbir. Kena full. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra, Allahu Akbar. Penuh niat. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Full 6 item. Kalau kita nak gabungkan sunat dan wajib. Kalau nak wajib saja, full penuhkan 3 item. Baik, settle tu Pak. Yang ketiga, perenggan ketiga, dan istihdar urfi. Istihdar urfi ni dia susun macam ni. Kita dah susun ikut struktur tadi. Structure kita ikut one by one lah, satu-satu dulu, bagi mudah kita faham. Tapi dia ni susun dalam kitab asal. Dia completekan satu-satu. Istihdar hakiki, muqaranah hakiki. Istihdar hakiki, muqaranah hakiki. Istihdar urfi, muqaranah urfi. Tu tak apalah, mana-mana pun asal kita faham. Dan istihdar urfi, bayang, view secara spontan. Ini view secara spontan, ini standard kita lah. Dan istihdar urfi itu ialah hendaklah ia orang yang sembahyang, musalli tu, menghadirkan kelakuan sembahyang itu secara ijmal. Ijmal ni secara ringkas. Ijmal secara ringkas, bukan details. Secara ringkas. Kalau bahasa Arab dia panggil ijmal. Bahasa kita panggil umum ataupun spontan. Bahasa mudah faham lagi, secara ringkas. Dengan bahawa ia menqasab, membayangkan akan melakukan sembahyang, dan hendaklah ia ta'yin, tentukan sembahyang itu zuhur atau asar, dan hendaklah ia meniatkan akan fardu, iaitu menyedari bahawa ibadat itu wajib. Inilah makna fardu. Ini dinamakan ta'aruf. Baik, ini dia gabungkan dengan istihdar dan juga gabungkan dengan niat terus. View terus sambung dengan niat. Kita view dulu, kemudian usalli fardal zuhri, dalam tu terus ada niat. Tu dia combine terus. Baik, muka surat 20. Dan muqaranah urfiyah. Ini standard kita. Muqaranah urfiyah ni dalam takbir itu, kerana mazhab Syafi'i niat hanya eksklusif dalam takbir, tak boleh di luar. Tak boleh sebelum niat, tak boleh selepas niat. Ada dia terlupa nak niat dalam takbir, dia niat dalam sembahyang, tidak sah mazhab Syafi'i. Contoh tuan-tuan, Allahu Akbar kosong, tak terlintas aku sembahyang. Bila dia terlintas selepas bar, baru dia sedar, oh lupa nak niat. Lalu dia pun terlintas, aku sembahyang fardu isyak. Bila dia terlintas lepas takbir dalam sembahyang, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Boleh tak dia tukar dalam masa sama, nak tukar mazhab lain? Tak apalah, mazhab lain sah, tak boleh.
Kerana dia punya panggil syarat ataupun peraturan menukar mazhab. Dia tak boleh. Apabila tak sah, dia dah buat separuh tak sah, terus taklid ataupun follow mazhab lain. Tak boleh. Dia nak follow mazhab lain sebelum kita buat. Itu peraturan dia. Dia ada 6 peraturan disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi ataupun dalam kitab Sulamus Sibyan. 6 peraturan asas bertukar channel. Maksudnya bertukar mazhab, nak tukar network lain boleh, tapi kena ada peraturan. Tak boleh kita dah buat separuh ataupun dah selesai dah, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh ingat lupa niat, tak apa, Maliki boleh. Dia tak nak qada, dia kata Maliki boleh. Maliki macam mana? Takbir tadi ikut takbir pula dah, apa nama ni, wuduk ambil Syafi'i. Lepas tu pula peraturan sembahyang pula ikut Syafi'i, antaranya Fatihah. Fatihah dia ikut Syafi'i. Maliki tak ikut. Memanglah dia ada dia ada beza sikit, tapi ada tempat-tempat yang beza banyak. Contoh tuan-puan, beza. Kalau Maliki, kalau Hanafi dan Maliki ambil wudu, wajib kena dia panggil menyelati. Mazhab Syafi'i sunat. Mazhab Syafi'i tuan-puan basuh boleh. Basuh ni tak merata pun, asalkan merata seluruh air. Maka mazhab Syafi'i lebih mudah, tak perlu menggosok, menyelah-nyelati. Tapi mazhab lain wajib menyelah-nyelati. Maksudnya orang yang penyegan tuan-puan, campur pemalah, tak berperajin, dia letak aja muka di pahit, tak menyelah-nyelati pun, tak merata pun, maka tidak sah dan mazhab lain. Lepas tu dia solat mengikut mazhab lain, maka tidak sah. Dia kena mengikut mazhab lain pada awal lagi, iaitu dikira package. Kalau sembahyang dia package dia wuduk, maka kena ambil wuduk. Baik. Dan muqaranah urfiyah ialah hendaklah ia orang yang sembahyang itu menyertakan yang diistihdar itu, menyertakan ibadat yang dia bayankan itu. Sembahyanglah, yang di sini sembahyang yang diistihdar, yang dibayankan itu secara umum, secara spontan itu dengan mana-mana daripada juzuk takbir. Lepas dia bayan sembahyang, kemudian dia letakkan bayangan ataupun sembahyang dia itu di mana? Boleh letak di mana-mana dalam takbir. Nak letak ataupun nak letak di ataupun nak letak di bar, boleh. Itu dipanggil muqaranah urfiyah. Kita letakkan niat secara orang panggil mana-mana daripada juzuk ataupun daripada huruf takbir, boleh. Kenapa? Kerana qada'in sah, tak disyaratkan kena full niat. Tu. Baik, Hasyiah Syarqawi ini dia punya rujukan dia tuan-tuan. Rujukan fakta ini, teks ini diambil daripada kitab yang masyhur, yang terkenal dalam mazhab kita. Syahri Hasyiah Syarqawi ala Tuhfatut Tullab Syarhi Tahrir Tanqibul Lubab li Abi Zakaria Al-Ansari Al-Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Al-Syafi'i Al-Azhari. Ini terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ulama dulu tuan-tuan semua dia ada gelaran di belakang. Ada gelaran Al-Syafi'i. Ulama-ulama besar. Ini antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Azhari itu nisbah Azhar lah. Asy-Syahir masyhur Bisyarqawi, dengan nama gelaran dia ataupun kitab dia ini panggilan Asy-Syarqawi, jilid yang pertama, muka surat 184. Teks ini diambil daripada jilid yang pertama, muka surat 184. Dia punya teks asal dia di bawah tu. Kita nak ringkaskan masa, kita tak baca tu apa di sebelah teks asal dia. واختاروا في المجموع وغيره ما اختاره الإمام أي إمام الحرمين والغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وصوبه سبكي والأكثرون لم يعدوا المقارنة ركنا بل جعلوها كالجزء من النية كالنظيره في الوضوء ونحوه. Ini juga diambil dalam kitab yang sama. Dan memilih Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam Nawawi kitab yang terkenal dia Al-Majmu', dan lain daripada kitab Majmu', seperti yang dipilih oleh Imam Haramain
dan Imam Al-Ghazali. Ni semua tokoh-tokoh terkenal dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dia pilih? Hukum memadai ini sah muqaranah urfiyah. Di sisi siapa? Di sisi orang awam, kebanyakan orang seperti kita yang belajar sekadar basic. Orang awam ni tuan-puan, dalam mazhab dalam fiqh, apabila sebuah awam, orang biasa, maksud apa? Maksud orang yang belajar ilmu fiqh standard biasa. Maksud apa standard biasa? Standard untuk sah sembahyang. Bukan detail pun, bukan mengaji level standard tinggi-tinggi, tu dia panggil orang biasa. Tapi kalaulah tak pernah khatam satu modul mana-mana fiqh pun, itu tidak dipanggil orang biasa. Bukan lagi lah, bukan luar biasa. Itu tidak termasuk uram. Kata ulama, al-awam kal hayawan. Orang tak termasuk orang awam ini, standard dia bukan standard dia sepertilah hayawan. Standard bukan rupa. Kenapa? Kerana tanggungjawab dengan Allah tak menyelesaikan. Jadi orang awam ni adalah orang yang dia hanya selesai tanggungjawab basic dengan Allah, itu saja. Yang sunat yang lebih tu dia tak mampu nak buat, tak sempat nak buat. Itu dia panggil orang awam. Maka orang awam ni sah. Orang yang kadar belajar, kadar standard biasa ni sah. Sebab itulah tok guru saya tuan-puan, pesanan dia kata kita hidup ini sama ada 60, 50 tahun, 70 tahun, pastikan sekurang-kurang kita belajar ilmu agama ini bermodul, berstruktur, sekurang-kurang satu modul cukup. Kenapa? Kerana sekurang-kurang satu modul itu mampu untuk membantu kita memahami agama secara struktur. Sebab apa struktur? Dia punya susunan tu cantik. Mula dengan basic. Sebab agama dia sistem tuan-tuan. Beza dengan belum turun Islam, dengan zaman jahiliah, dibezakan kepada sistem hidup manusia. Tu agama turun. Ekonomi, sistem dalam ekonomi. Agama, ibadat, sistem dalam ibadat. Bersuci, sistem dalam bersuci. Itu dipanggil peraturan bersuci, cara ambil wuduk. Turunnya modul dalam agama kita. Berbeza. Nabi Isa lain, Nabi Yunus lain. Setiap Nabi dia berbeza pada protokol ibadat, pada sistem ibadat dia beza. Tetapi sistem kepercayaan kepada Tuhan sama. Semua Nabi-Nabi bawa ajaran Islam yang sama. Tetapi bezanya adalah sistem syariat, bukan sistem kepercayaan. Tidak. Kalau sistem kepercayaan kepada Tuhan, itu semua Nabi-Nabi bawa ajaran yang sama. Orang panggil tauhid yang sama. Bezanya adalah pada sistem syariat. Sistem syariat ni bermula dengan sistem bersuci, sistem ibadat ada 4 jenis, kemudian sistem ekonomi dia panggil muamalah, kemudian sistem perundangan. Kesemuanya itu kita nak kena tahu secara struktur dia. Ni kita belajar ni tu pun kitab fiqh ni, modul ini dia susun cantik lah, struktur lah. Mula dengan syarat komponen cantik dia susun. Syarat sah komponen pertama. Kemudian yang kedua rukun, komponen kedua. Ketiga perkara batal wuduk, perkara batal sembahyang, komponen yang ketiga. Komponen keempat dia panggil tambahan. Apa dia? Perkara sunat. Itu untuk improve kita punya kualiti sembahyang. Kena improve kualiti, beza di mana? Bukan beza pada basic, tidak. Beza pada sejauh mana kita memperbanyakkan ibadat sunat. Rokok kita buat perkara sunat dalam rokok. I'tidal kita ada perkara sunat kita buat. Basic kita buat tambah dengan perkara sunat. Itu cara untuk kita tingkatkan kualiti sembahyang kita. Jadi nak mantap kepahaman agama kita secara berstruktur, memang kena cover, kena khatam mana-mana modul basic tuan-tuan. InsyaAllah agama kita dia tak akan tempan. Cantik. Dan memilih Imam Nawawi dan Imam Haramain dan Imam Ghazali memadaini sah muqaranah urfiyah di sisi orang awam dengan bahawa dikira sebagai orang yang menghadirkan sembahyang. Orang yang menghadirkan sembahyang, orang yang ada niat dalam sembahyang. Dan mengesahkan oleh Imam Subki dan kebanyakan ulama lain akan pendapat itu, pendapat sah
muqaranah secara urfiyah. Muqaranah ni maknanya tempat cara kita niat dalam takbir itu tak full pun. Mana-mana dia punya huruf sah. Mereka tidak menganggap muqaranah itu satu rukun sembahyang, tetapi mereka jadikan satu juzuk daripada niat. Yang rukunnya lah niat itu rukun. Muqaranah tempat nak niat tu syarat sah niat. Niat itu kita dah tahu, wajib ada niat, tapi nak letak di mana? Tempat letak niat bukan rukun tapi syarat sah. Syarat sah apa? Syarat sah rukun. Tu. Seperti bandingannya dalam masalah wuduk dan lainnya, samalah. Baik. Qauluhu, teks itu juga kita nak jimat masa, banyak perenggan tutupan teks dari asal dia refer tajuk, dia refer kita asal dia tu kita tak baca. Qauluhu wa yajibun niyyatu bitakbiri ay qarnan haqiqiyan ba'da al-istihdari haqiqi. Ini kita tak baca, kita skip tuan-tuan. Kita terus di bawah tu nak jimatkan masa kita. Ini dia punya fakta dia, ini dia ambil daripada rujukan kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, bukan kitab baru tu kan, kita lama semua. Dan Al-Baijuri ala Ibn Al-Qasim jilid yang pertama muka surat 148. Katanya wajib niat dengan takbir itu, niat tu wajib dalam takbir tu, iaitu niat dalam takbir tu muqaranah hakikiyah setelah istihdar hakiki. Muqaranah secara real dan juga istihdar selepas istihdar secara real, dengan bahawasanya menhadirkan seseorang akan sembahyang. Kita baca saja tuan-tuan, saya dah bagi awal tadi, gambaran awal tadi, itu dia punya poin yang kita nak faham. Ni kita baca saja istihdar, view secara real apa dia, dan niat muqaranah hakiki tu macam mana. Bahawasanya menhadirkan seseorang akan sembahyangnya secara terperinci dengan keseluruhan takbir, itu dia panggil muqaranah hakiki. Kena ada benda yang kita bayang, niat yang kita view tu kena ada di mana dalam takbir, mula A sampai Ra komplit. Itu dia panggil muqaranah hakikiyah. Dengan keseluruhan takbir daripada awal huruf hingga akhirnya hakiki huruf. Awal huruf A sehingga Ba, Allahu Akbar, full ada niat. Inilah yang dikatakan oleh ulama yang terdahulu, dan ia adalah asal mazhab al-Imam Syafi'i. Ini disebut dalam kitab Baijuri Ibn Qasim al-Imam, bagi iman Baijur. Ulama terdahulu memilih memadai yang sah dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni secara orang panggil apa, mengikut adab. Kita buat secara bukan full, tapi mana-mana huruf kita telitah okey. Ini telah memilih oleh ulama-ulama terdahulu, sah juga. Peringkat kita ni, standard kita ni, tak perlu full pun, tak perlu penuh pun niat, alif sampai ra. Mana-mana huruf, mana-mana kita telitah, boleh sah. Dengan bahawa menhadirkan seseorang akan sembahyang, akan diri sembahyang dengan sifat, yakni ciri sembahyang, rukun sembahyang, ciri dia yang tersebut dahulu itu secara ijmal, secara spontan. Dengan bahawa dikira ia menhadirkan sembahyang dengan sifat-sifat ini yang dahulu, ini ciri-ciri sembahyang terdahulu, juzuk sembahyang. Dan hendaklah disertakan yang dihadirkan itu dengan mana juzuk, mana-mana bahagian takbir, boleh. Allah komplit dah, bar kosong, tak ada apa, sah. Tu. Walaupun pada huruf yang terakhir, muqaranah huruf yang terakhir, di awal huruf tak ada, tapi di akhir huruf ada niat, sah. Dan tidak memadai, tidak sah menagihkan sifat-sifat tersebut ataupun juzuk niat tersebut kepada juzuk-juzuk atau bahagian takbir. Ini dia panggil muqaranah tauzi'iyah. Ini kita tak bincang lah tuan-tuan, kita bincang basic je. Baik. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dan perkara agama. Ni dalil. Kenapa sah? Ulama kemukakan dalil. Kenapa sah kita niat
walaupun tak full bermula alif sampai ra. Kita niat secara muqaranah yang urfiyah, terlitah aku sembahyang fardu insya mana-mana huruf daripada 8 huruf sah. Ataupun terlitah di beberapa huruf, satu kalimah kedua dia tak ada dah, sah. Ini dalil dia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maka kembalilah kepada yang kedua, muqaranah urfiyah. Setelah istihdar urfi, ni kita baca saja tu panas, sebab kita dah tahu kesimpulan, kita dah tahu. Kita boleh pilih mana-mana, kalau kita rasa nak buat komplit pun boleh. View yang real, kemudian muqaranah yang komplit, muqaranah hakikiyah. Set yang kedua, pilihan yang kedua boleh kita buat standard orang awam macam kita, iaitu view pun spontan. Lepas view terus lafaz, kekalkan lafaz itu dalam lepas lafaz Allahu Akbar, dalam takbir itu terus ada niat. Niat ni pula pilihan yang kedua, standard kita dia panggil muqaranah urfiyah, niat di mana-mana. Allah settle niat, akbar dah tak ada, sah. Maka kita nak baca saja. Maka kembali kepada yang kedua, iaitu muqaranah urfiyah. Setelah istihdar urfi, dua-dua kita buat. Muqaranah pun urfiyah, view pun urfi juga. Kata sebahagian ulama, sekiranya Imam Syafi'i masih hidup. Ini ulama ni bukan ulama hari ni. Hari ni tak sampai level ulama. Ni sebab tu kita baca kitab ulama, kita bukan ulama. Jangan kita mudah-mudah panggil ulama, walaupun persatuan ulama. Itu nama saja tuan-puan. Walaupun persatuan ulama, walaupun dewan ulama, ada dewan ulama, ada persatuan ulama, dia bukan ulama. Ulama ni ada syarat dia nak dapat title dia tu. Dia kena menguasai beberapa bidang ilmu. Ilmu asas ni ialah ilmu grammar, tu baru asas. Grammar tu pula banyak tu pan. Nahu, soraf, tu asas kena wajib. Yang kedua, dia kena kuasai ilmu sastra Arab. Ketiga bidang pula. Pecah sastra Arab ni tu pada 3 bidang utama. Dia panggil ilmu badi', ma'ani, bayan. 3 bidang ilmu tu makan masa lama nak faham dia. Barulah kita boleh faham setiap kitab bahasa tinggi. Bahasa tu nahu dia tinggi. Nahu tu grammar tu pun dah tinggi. Lagi pula dia punya seni laras bahasa. Kenapa? Kerana diadumkan dengan sastra Arab. Itulah Quran. Ulama ni bukan nak faham Quran ni. Yang faham Quran tu level ulama mujtahid mutlak tu, level Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Hanafi. Mereka ni level boleh faham bahasa Quran. Laras Quran itu mereka faham. Dia orang faham. Kemudian pengikut dia nama Syafi'iyah tuan-tuan tak boleh faham Quran. Tu turun dah. Syafi'iyah dia panggil ulama pengikut mazhab Syafi'i. Walaupun mereka dipanggil ulama macam Imam Nawawi, tu yang mutaakhir. Imam Haramain, Imam Subki, semua mutaakhir. Di awal Imam Zakaria Al-Ansari, mereka ni hanya cuba untuk faham larah bahasa Imam Syafi'i. Tuan-puan, Imam Syafi'i pun kita tak mampu faham bahasa dia. Apatah bagi nak faham Quran. Orang ini tak tahu standard terus baca Quran nak faham sendiri. Tak kepelek tuan-puan. Kalau kita duduk dalam kita ahli, kita rasa pelik. Maksud ahli ni tahulah, bukan tahu Quran tu, tahu baran. Kita tahu dia punya cara tu, dia punya flow nak faham Quran itu. Kalau Sahih Bukhari tu kumpul, Imam Bukhari tu kumpul hadis sehingga mana kata ulama, kalaulah tidak ada Quran yang menggantikan Quran, nak cerita komplitnya Sahih Bukhari. Tetapi Imam Bukhari tuan-tuan tak boleh faham Quran sendiri, walaupun dia menyusun hadis sahih dalam Imam Bukhari, tak boleh faham sendiri. Dia termasuk mazhab Maliki, ataupun mazhab Maliki. Dia tak ikut mazhab Syafi'i, tapi nak cerita dia terpaksa follow mazhab China juga nak faham Quran. Tak boleh faham sendiri. Kalau dia boleh faham sendiri tuan, dia tak perlu mana-mana follow mana-mana channel. Kerana channel ini untuk sampai kepada Nabi. Untuk sampai kepada Nabi. Kerana Nabi lah satu-satunya orang yang fasih dan orang yang tepat memahami Quran. Sahabat tak tepat juga.
Batu Abu Bakar dengan Umar lain, faham Quran. Cuma mereka ni faham Quran lah, cuma tak tepat sahaja. Yang tepat sekali faham Quran, nak macam mana Allah Ta'ala nak, ialah Nabi seorang sahaja. Barulah turun kepada para sahabat. Abu Bakar dia faham Quran lain, Umar faham lain. Turun iza jaa nasrullahi wal fath. Seluruh para sahabat seronok dengan turunnya iza jaa nasrullahi wal fath, termasuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tetapi Abu Bakar yang sedih. Saya ingat Sayyidina Umar tanya dia, kenapa Abu Bakar? Orang lain pakat seronok, pakat menyambut kemenangan pembukaan Mekah ni. Kenapa tiba-tiba Abu Bakar ni yang sedih? Rupanya Abu Bakar faham lain Quran ni. Abu Bakar kata tanda turunnya ayat An-Nasru ni, tanda bahawa Nabi kita, Nabi kesayangan kita dah tak lama, dah habis dia punya tugas dia. Itu Abu Bakar faham. Memang selepas turun izajah tak lama Nabi wafat. Ini nak cerita selepas Nabi, orang yang hampir tepat memahami Quran adalah Abu Bakar. Sebab tu Nabi kata, riwayat yang lain walaupun ada dua riwayat, Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, orang yang layak menjadi Nabi ialah Abu Bakar. Dan Nabi pernah ucap kalian yang sama kepada Sayyidina Umar. Sebab tu susunan tuan pengganti Nabi Abu Bakar dulu. Walaupun orang menolak kepada Sayyidina Umar, ramai para sahabat tuan minta supaya Sayyidina Umar yang akan mengganti terus Nabi, bukan Abu Bakar. Kerana Abu Bakar leadership dia ada, tetapi dia anak dia sendiri kata ayahku tak layak. Kenapa? Kerana dia seorang yang lemah lembut, terlampau lemah lembut sangat, sukar untuk dia bertegas untuk menjatuhkan hukuman. Walaupun karakter dia, leadership dia powerful juga, bukan tak ada leadership mana boleh jadi leader. Cuma anak dia kata yang layaknya ialah Sayyidina Umar. Tapi Nabi dah beri signal Sayyidina Umar bukan pengganti nombor satu. Dia tengok apa? Dia tengok kepada banyak faktor untuk pengganti Nabi. Salah satunya penguasaan ilmu Quran itu mesti bagi kepada Abu Bakar. Tu tuan. Jadi ini ulama ni tuan. Ulama bukan nak faham Quran, tetapi nak faham nas teks asal Imam Syafi'i. Sebab itulah pengikut-pengikut dia ni tuan, dia follow nas ataupun hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Baik, apa kata Imam Syafi'i? Sekiranya Imam Syafi'i masih hidup, ini ulama dia, pengikut dia, nescaya ia berfatwa dengan yang kedua, iaitu muqaranah urfiyah selepas istihdar urfi. Ini nak ceritanya tuan, muqaranah urfiyah ini sah, boleh kita amalkan. Baik, kita cerita sekali lagi sebelum kita beri tuan muka surat sebelah tu, kita akan sambung bulan depan. Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ini juga rujukan penulis kita ini, menyebut dalam kitabnya Munyatul Musalli muka surat 7 cetakan Darul Ma'arif Pulau Pinang tanpa tarikh, dalam membicarakan niat sembahyang katanya maka adalah muqaranah itu ada 3 nama. Muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, dan muqaranah tauzi'iyah. 3 ni detail saja tuan. Yang penting kita tahu muqaranah tu apa dia, tempat dan niat. Muqaranah kamaliyah ni apa? Iaitu menhadirkan yang tersebut itu dari qasab, ta'aruf dan ta'ayun. Qasab, ta'aruf, ta'ayun ni item niat tuan. Ini item niat, nama kepada item. Qasab tu apa dia? Item pertama. Qasab itu maknanya kita nak kena terlintas. Item pertama apa dia? Aku sembahyang. Dalam bahasa akademik dia panggil qasdun. Item kedua apa dia? Fardu. Maka bahasa akademik fardu itu dipanggil ta'aruf. Asalnya ta'aruf ni kena lintankan fardu, nyata lintan, nyatakan jenis fardu atau sunat. Dan bahasa dia ni, bahasa fiqh dia panggil ta'aruf. Jadi item kedua. Item ketiga selepas fardu, nama sembahyang. Ta'yin, kena nyatakan, clearkan nama apa sembahyang ni. Maghrib. Itu saja. Adapun bilangan sunat, tak wajib bilangan. Kenapa? Maghrib memang 3. Tak ada maghrib yang 4, yang 5, tak ada. Sebut maghrib dah okey dah. Cuma tuan nak sunat komplit lah. Habis. Dan ta'ayun pada sembahyang fardu dihadirkan dalam hatinya ketiga-tiga itu pada alif, maka hendaklah dikekalkan dia hingga ra. Itu dipanggil muqaranah kamaliyah ataupun dia panggil muqaranah hakikiyah.
Nama je bezanya, tapi dia punya makna sama, tuan dia sama. Muqaranah hakiki pun boleh panggil, kamaliyah pun boleh panggil. Muqaranah kamaliyah ataupun muqaranah hakiki. Hakiki ni sebenar-benar cara niat. Ataupun dia panggil kamaliyah ni sempurna, yang kamal, yang akmal, sempurna. Yang kedua, muqaranah urfiyah. Kita dah faham, cuma kita baca saja ikut teks ulama ni, iaitu menhadirkan niat yang tersebut. Niat tu, niat sembahyang tu, item dia tu di dalam takbir. Jikalau hadir niat itu pada satu suku, satu bahagian daripada takbir, sama ada pada kalimah Allah bahagian pertama, ataupun akbar, ataupun dikatakan menhadir pada satu suku daripada takbir, itu memadailah, sahlah. Kita boleh hadir Allah satu suku, ataupun kita hadir akbar, Allah kosong, akbar ada niat, sah. Itu dipanggil urfiyah. Baik, ada satu lagi. Sekiranya, jangan lupa bawah tu, atau membuat yang meletakkan ijtihadnya, sekira-kiranya jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat, tak kala mengatakan Allahu Akbar, itu pun dinamakan muqaranah urfiyah juga. Sahlah sembahyangnya pada orang awam yang banyak ini. Kata Syekh Bujairmi, ini Iman Bujairmi, masyhur di Mesir. Bujairmi ini, bermula muqaranah urfiyah itu bahawa disertakan yang istihdar, yang wajib pada sesuatu suku daripada takbir, dan yang wajib istihdar iaitu qasa' dan ta'aruf dan ta'yum, tu nama bagi item pada suatu suku daripada suku takbir, seperti barang yang ditakrir, yang ditegaskan oleh Syekh kami Al-Hifni, daripada Syekh Al-Khalifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Asy-Syaubari, daripada Syekh Ramli. Itu networking dia lah, orang panggil sanad sampai kepada Syekh Ramli, sampai kepada Imam Syafi'i. Baik, saya tuan-tuan, itu urfiyah. Yang kedua, muqaranah. Yang ketiga, ini detail lah dalam kitab ni, dicerita juga ada yang ketiga. Ketiga apa? Muqaranah tauzi'iyah, membahagikan niat pada suku lafaz takbir. Ni tak sah ni. Iaitu mensuku, membahagi-bahagikan akan suku niat pada suku takbir, iaitu di muqaranah qasa' pada baik, iaitu mensuku-suku, membahagi-bahagikan akan suku niat, akan bahagian niat pada suku ni, pada bahagian takbir, iaitu di muqaranah, di qasa'. Aku sembahyang pada alif lam, dan ta'aruf pada ha, dan ta'yum ni ataupun ta'yim pada akbar. Dia bahagi. Aku sembahyang duduk di A, lepas tu pula fardu berada di ha, hu. Lepas tu pula satu lagi dia sprit. Sprit tak sah tuan-tuan. Dia kena, yang sah ni dia kena, jangan spritkan 3 item tu. Teruskan 3 item pada mana-mana suku. Jangan sprit. Maksud sprit ni, Allah tu baru 1 item. Kosong sekejap, tambah pula item kedua di hu. Ak tak ada, bar item ketiga, tak boleh. Dia kena 3 item tu sekali. Boleh di mana-mana, tapi jangan spritkan dia. Ni ada qaul mengatakan tak sah sprit. Kita tak buat lah. Kita main sekali je. Ni kira ni dari segi ilmiahnya, perbahasan dari sudut ini ilmiah. Maka adalah muqaranah ini tiada sah pada niat dengan muafakat ulama. Sepakat para ulama Imam Syafi'i tidak sah. Bersalahan berbeza pada 2 surah yang terdahulu. Pada 2 jenis yang terdahulu, yakni muqaranah hakikiyah sah dan muqaranah urfiyah sah. 2 tu sah. Beza sikit je. Jangan sprit dia. Maka yang pertama itu, tengok tuan. Ini kita sama bulan depan Ada 2 muka surat ni tuan, kita habiskan bulan depan sebelum kita masuk tajuk baru. Dia agak detail kitab kita ini, perbincangan berkaitan dengan protokol yang pertama, berkaitan dengan niat. Kemudian kita insya-Allah kita akan sambung bulan depan, habiskan. Maka yang pertama itu
juga dia nak buat kesimpulan saja bulan depan. Barulah kita masuk tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni dia tak ikut struktur tuan. Tapi tak apa, kita akan jelaskan struktur sebenar. Tajuk yang kedua dia terus masuk perkara batas sembahyang. Kalau struktur sebenar perkara batas sembahyang dia duduk komponen ketiga. Komponen pertama dan sembahyang, part yang pertama dia kena tahu, dia panggil peraturan sebelum menghadap. Sebelum menghadap Tuhan, dia kena settle dulu 9 perkara. Tapi dalam kitab kita ni dia tak ikut struktur yang komplit lah. Dia cedok yang mana penting. Jadi buat mari yang penting dulu. Sebenarnya ketiga-tiga tu penting. Iaitu dia bawa perkara batal sembahyang dulu. Tak apalah kok mana pun kita cuba untuk struktur tu kita cuba beritahu selalu supaya orang panggil ada kerangka dalam minda kita. Bila sebut sembahyang, ada struktur dalam minda kita yang mana part pertama, part kedua, part ketiga, dan kita cuba combine bagi cantik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.